Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du, alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran, rasa terima kasih kita kepada Allah Ta'ala pada petang ni. Seperti yang dijadualkan, Alhamdulillah dapat kita meneruskan masa-masa kosong kita di petang-petang hari ini untuk cuba muzakarah, membincangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan agama, mungkin kemusykilan, persoalan untuk kita bincangkan. Alhamdulillah, mudah-mudahan ada jawapan. Jika ada soalan tu dapat jawapan. Mudah-mudahan dapat diamalkan. Kalau yang tersilap boleh dibetulkan, mudah-mudahan. Kalau siapa yang ada persoalan, seperti biasa, boleh soal di bawah. Seperti biasa, boleh soalkan di bawah tu. Terang jelas, alhamdulillah. Baik, bila kita tengok soalan yang lepas-lepas tu telah ada. Ada beberapa soalan yang lepas yang tak sempat dijawab. Ada. Jadi kalau saya tengok dah ada dah tu. Sementara kita tunggu orang masuk sikit lagi. Petang-petang ni orang tidur. Kita sendiri pun sebelum masuk tadi boleh tahan juga. Sedap tidur ni time-time macam ni. Malah kalau sambung tidur daripada tengah hari tadi, Allah, lagilah. Kita kena ambil iktibar. Saya dah pesan beberapa kali. Dalam keadaan kita tak boleh keluar rumah, dalam keadaan kita PKP, dalam keadaan ni, maka menyebabkan kehidupan kita seharian akan terganggu. Terganggu satu hal, tapi kita ambil iktibar. Kita ambil iktibar daripada apa yang berlaku, yang mana ini adalah persediaan. Ini adalah persediaan untuk kita kembali ke alam barzakh nanti. Persediaan. Test dulu. Test dulu sikit. Untuk kita kembali ke alam barzakh. Cuba test PKP ni. Kalau kita ambil iktibar, persediaan kita meninggalkan segala kemewahan, segala keseronokan, kita tinggal. Meninggalkan segala keseronokan yang ada. Cahaya. Segala keseronokan kita, dunia, keseronokan dunia kita tinggal. Segala kemewahan, segala kegembiraan dunia, mulalah
Sikit-sikit lah. Sikit-sikit. Saya sebut baru ni apa? Kita ada kereta, tapi kita tak boleh nak gerak jauh. Samalah. Nanti kita masuk kubur nanti, kereta ada tak boleh bergerak pun, duduk dalam kubur tu je. Kita duit banyak, harta banyak, tapi tak boleh nak belanja dah sekarang. Nak belanja kat mana duit tu? Tak boleh pergi mana-mana. Macam tu lah juga jika kita dalam kubur, tak ada apa yang kita boleh buat dengan harta kita. Malah harta kita tu jadi milik anak isteri. Kalau isteri yang meninggal tu jadi milik suami dengan anak-anak dan waris-waris. Jadi samalah sekarang ni, mana boleh pakai duit pun. Yang kaya-kaya ni lah. Yang memang tak ada duit tu memang tak boleh pakai lah. Sebab duit dia pun tak ada. Yang kaya-kaya ni biasa dia boleh pakai, sekarang dia tak boleh pakai duit dia. Walaupun dia ada duit, dia tak boleh pakai. Duit banyak tapi tak boleh pakai. Ada yang jumpa sama-sama kawan-kawan. Tak boleh nak bersalam, tak boleh nak berpeluk, tak boleh dah macam dulu. Tak boleh dah. Macam tu lah juga kita duduk dalam kubur, ada orang datang ziarah, tak boleh dah nak salam, nak peluk, tak boleh. Kalau kita seronok, kita nak senyum dalam keadaan kita dalam kubur, tak boleh lah dekat orang yang datang berziarah kubur kita. Kita nak menangis, nak bagi tahu kita susah pun tak boleh dah dengan orang luar ketika kita dalam kubur. Macam tu lah juga sekarang, kita nak senyum kat orang mana nampak pakai mask. Tak boleh, tak nampak bila jumpa. Petanda lah, ataupun permulaan alam kubur kita, untuk kita berlatih dulu kot. Keluarga kita tinggalkan dengan maksud adik-beradik dan sebagainya, tak boleh ziarah sebab kawalan pergerakan dan sebagainya. Padahal saudara mara ada, tapi tak boleh nak jumpa. Kita ada dalam kubur, tapi tak boleh nak pergi jumpa orang. Sama. Ni gambaran kecil untuk kita tinggalkan dunia sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit. Mujurlah sedikit nikmat yang Allah bagi. Allah tak tarik semua nikmat. Ada sedikit nikmat yang Allah bagi, yang mana pandemik ni berlaku sekarang, iaitu waktu berkembangnya teknologi internet dengan pesat sangat. Makin laju 3G, 4G, 5G. Dulu streaming, sekarang unify. Laju. Sangat laju. Cuba kita bayangkan, dengan kelajuan tadi, dapat kita duduk macam ni. Dapat kita duduk kuliah, dengar kuliah dan sebagainya. Kita ada pilihan untuk buat-buat lain kerana kelajuan tadi. Malah murah aja kan. Data tu murah je, 30-35 ringgit tu dah laju unlimited dah. Cuba kita bayangkan kalau sekarang ni, COVID ni berlaku pada tahun 2000. Waktu streaming. Waktu sebelum daripada tu, dial up. Memang sangat perlahan. Nak tengok video, tak boleh tengok online. Kena download. Nak download berhari-hari. Saya sempat zaman tu. Malah saya sempat zaman yang nak download video, kalau katalah cerita tu 2 jam, boleh kata kadang-kadang sampai 10 hari untuk download. Gambar tak clear pun, kerana dia pakai sebelum streaming dulu tu, sistem dial up. Lama. Kemudian dan kalau kata nak tengok secara online tu, memang tak boleh. Terlalu perlahan. 100 kilobit per second. Sekarang ni 1 MB tu slow. 30 tu pun slow. 30 MB. Ada sampai 100, 200, 300, 900. Allah, kelajuan. Dulu sangat perlahan. Nak buka email tu kadang-kadang 10 minit. Jadi bila berlakunya sekarang, dalam keadaan teknologi internet tu berkembang dengan pesat, maka kita seumpama tak kena pun, bukan tak kena, kita boleh je keluar rumah,
Kita boleh je nak pergi luar negara. Tapi kita pergi luar negara tanpa kita melangkah kaki kita keluar daripada bilik pun, iaitu dengan teknologi internet. Dengan teknologi internet. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini antara nikmat juga. Nikmat. Memanglah azabnya satu hal, tapi nikmat juga. Ada nikmat juga. Alhamdulillah. Jadi syukurlah kita. Bersyukurlah juga. Jangan tak bersyukur, syukurlah juga. Sebab kita masih lagi berpeluang untuk keluar dengan kuliah secara maya. Macam itulah. Boleh banyak pilihan-pilihan. Asatizah kita banyak buat pengajian-pengajian. Alhamdulillah. Jadi kalau nak secara serius ada, nak secara santai ada, nak ilmiah sangat ada, nak sekadar untuk beramal aja ada, nak fardu ain ada, nak fardu kifayah ada, semua ada. Tak ada alasan dah. Tak ada alasan dah. Alhamdulillah. Kalau tidak pun, kata siapa ni? Cik Na kata, tak kenal pun ustaz-ustaz, alim-alim ulama' yang mengajar kalau tak internet ni tak ada, kalau ataupun perlahan. Sekadar tahu dengar-dengar gitu. Zaman-zaman kaset, zaman CD dulu. Kena beli dekat time ada ceramah ke, beli kat luar tu RM5 lah. Masa tu je lah boleh. Itu pun kalau dulu tu pakai tape tu, tak ada suara je. Ataupun kalau dah canggih sikit, ada CD tahun 2000 tu. Adalah CD. Tapi nak beli, Allah, nak kena keluar sebagainya. Tengok. Nikmat kita hari ni. Nikmat kita hari ni. Alhamdulillah. Syukur banyak-banyak. Jadi, boleh kita tengok. Mulakan soalan mana yang sempat. InsyaAllah ke sejam ke. Kita, berhentilah. Kat pukul 6 dah pun. Baik, banyak soalan dah ada. Alhamdulillah, ramai pun dah ada. Hafiz, saya akan baca nama dan saya akan baca kat sini lah kot. Baik, Alhamdulillah, Tuan Zulkifli Mahdi kita, AJK yang berusaha. InsyaAllah, mudah-mudahan ada manfaatnya pada AJK Surau An-Nur Fasa 3A Seremban Selatan. Kak Wan Rafidah ada, Khadijah Mat Jadi. Saya cari soalan dah sekarang. Rita Rohani, Siti Nurbayah, Sariyah Sari, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muhammad Irwan, Muhammad Haikal. Ada satu soalan, biar lu. Mantap studio Ustaz, Alhamdulillah. Sebab kita tak tahu berapa lama lagi. Walaupun semayang ada setengah negeri dah boleh datang semayang, tapi kuliah tak tahu bila. Jadi buat cantik sikit lah, sistem baru sikit, atas sumbangan orang-orang juga. Abang Singa ada, Hurul Ain, Ros Amlatis, Hafizan Azman. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya keluarkan soalan tu. Boleh baca kot. Boleh nampak soalan Hafizan Azman. Soalan dia, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Biasa kalau buat korban, kita akan wakilkan pihak masjid atau korban luar negara. Okay. Macam mana akad wakalah yang betul untuk sah korban tu? Sebenarnya, sepatutnya apabila satu syarikat, satu pengurusan masjid surau ataupun mungkin kampung, ketua kampung, orang yang nak ambil tanggungjawab
untuk ambil duit orang yang nak buat korban ni, dan dia sebagai wakil, sepatutnya orang ni dia kena ada cukup semua ilmu dah. Semua, dan dia akan semua berkaitan dengan sembelihan, niat, sembahagian berkaitan dengan pemilihan binatang, berkaitan dengan akad wakalah, wakil dan sebagainya. Sepatutnya tak timbul soalan ni. Tak timbul. Sebab apa tak timbul soalan ni? Sebab apa tak timbul, sepatutnya tak timbul soalan ni? Sebab semua tu dah diuruskan orang ni lah. Kalau syarikat lah, kalau masjid lah, dia dah settle semua dah. Jadi tapi yang berlaku mungkin ada yang tak sempurna dari segi ilmunya, menyebabkan tu jadi macam-macam, huru-hara lah, tak sah sebagainya kan. Jadi bagi kita yang nak masuk korban ni, orang yang nak menerima duit ni, syarikat ke masjid surau, dia kena ada ilmu dah. Tu satu hal. Kita ni mudah aja bagi kita. Ketika kita bagi duit tu, kita niatkan ataupun elok lafaz pun boleh kan. Biasa kita lafaz macam kita zakat fitrah kan, kita lafaz. Cantik lafaz lah. Cantiknya ada ada borang yang kita baca borang tu, kita sign, kita bagi dia. Tu lagi cantik. Tapi kita niat, ataupun lagi cantik, kita keluarkan kat mulut, tak kisah mana satu, bahawasanya duit ni aku wakilkan kepada pihak ni lah, pihak surau, pihak masjid, pihak syarikat, untuk ayat yang pendek ni, untuk buat korban sunat, melakukan korban sunat untuk diriku, dari segi pemilihan binatang, dari segi sembelih, dari segi pembahagian, segala-galanya. Tak payah nak cakap sesuatu lah, segala-galanya, semua urusan berkaitan dengan korban saya wakilkan kepada tuan. Bagi kita senang ni, ini duit, ini duit untuk saya buat korban sunat, termasuk harga pengurusan, boleh juga kata tu, termasuk pengurusan. Biasa dia akan ambil pengurusan RM50 sikit tu pengurusan, dan saya serahkan, wakilkan kepada tuan untuk buat segala-galanya, semua A to Z. Buatlah ayat sendiri. Dia ada cantik lagi. Kalau dalam borang tu, borang saya pun dekat mana, belah lama dah ada borang dekat bawah kot. Saya kat atas sekarang ni. Tulis satu-satu. Wakilkan memilih, menyembelih, melapah, membahagikan kepada pakaian, satu semua. Itu kalau nak detailkan. Kalau tak sebut gitu pun tak apa. Segala-galanya, semua urusan yang berkaitan dengan korban sunat saya wakilkan. Tu yang paling mudah sekali lah. Paling mudah sekali. Yang itu yang kita kena tahu. Yang bab-bab dia, dia lah kena lebih-lebih sikit. Kena tahu lebih berkaitan dengan macam mana cara wakil dan sebagainya dia. Sign ke, tulis sign, kira sign, suruh baca ke tak suruh baca ke, ataupun kalau dalam telefon suruh cakap dalam telefon dan sebagainya, itu dia. Bila kita dah bagi duit tu, kita sampaikan kepada orang yang kita bagi duit, syarikat yang kita bagi duit, bahawasanya kita serahkan kat dia untuk buat korban sunat segala-galanya, semua urusan terserahkan kat dia. Settle. Mudah je. Okay. Masa cari binatang korban, banyak telinga kena tebuk. Okay. Dengan tag tu macam roti. Macam mana tu? Okay. Penjual kata dah tanya mufti, diharuskan sebab kalau tak binatang tak boleh bawa masuk. Tapi saya ambil jalan selamat, pilih biri kampung sebab telinga tak ada tebuk. Saya dah sebut dah sebelum ni. Bila? Semalam rasa macam baru je sebut. Rasanya macam baru sangat. Iaitu tebuk tak ada masalah. Tebuk telinga tak ada masalah. Tak ada masalah langsung, sah. Tapi tebuk ada dua cara. Tag telinga tu lah, tebuk lah tu kan. Ada dua cara. Cara yang pertama, tebuk dia
macam tekek bah mini dulu. Alat tekek bah mini tu. Ketak tu. Bila ambil teket, letak, dia akan keluar teket punya yang bulat tu. Dia punya lubang tu akan keluar sikit. Jatuh berterabur dalam bah mini. Ingat dulu, bang singa. Dia keluar gitu. Jadi ada juga tag jenis gitu di telinga binatang. Top, dia jatuh sikit. Jatuh ke bawah, dia masuklah ikatlah kat situ. Yang itu tak sah. Tapi kalau dia cocok macam subang orang perempuan tu sah. Ambil jarum ke besi ke pisau tajam ke, cocok sini, top tembus kat sini. Mana ada jatuh apa-apa juzuk daripada telinga binatang tadi? Tak ada pun. Tapi terbelah. Macam subang. Lepas tu bila terbelah, ambil masuk ke celah sebab terbelah, masuk ke celah, ikat kat tu. Itu sah. Jadi jangan kata tak sah. Sah. Yang tak sah yang tebuk lubang. Okey. Tebuk yang tak berlubang, bukan, tebuk yang tak jatuhkan juzuk-juzuk telinga, tak ada masalah. Baik, Muhammad ada Lala, Kamariah Wahab, Muna, Jannatul Naim, Syamsi Abdul Rahman. Suci tak beristinja jika tidak dapat berdehem sambil duduk, contoh dalam tandas kapal terbang yang sempit. Syamsi Abdul Rahman. Suci tak beristinja, apa soalan ni? Suci tak beristinja jika tak dapat berdehem sambil duduk, contoh dalam kapal terbang yang sempit. Suci tak istinja. Kenapa tak istinja? Istinja lah. Suci suci tak istinja. Buang air kot. Buang air lepas tu saya tak faham soalan ni. Saya reka lah soalan sendiri. Syamsi soalan saya tak faham. Dia buang air kecil. Kemudian dia nak istinja. Antara kesempurnaan istinja adalah dia kena istibrak, dia panggil. Kalau orang lelaki dia berdehem. Istibrak tu macam-macam cara, antaranya berdehem. Macam tu. Supaya saki baki air kencing tu keluar habis. Jadi dia tak boleh nak berdehem dalam ketika duduk. Dia tak kisah duduk berdiri pun boleh. Sunat je pun. Sebab tandas kapal terbang sempit. Berdiri pun tak apa. Banyak lagi cara istibrak selain pada berdehem. Kalau tak boleh duduk, mungkin boleh silangkan kaki, tapi tak boleh juga sempit. Cuma istibrak tu sunat, ataupun berdehem tu sunat. Jadi apa soalannya? Allahu'alam. Biar je lah. Siti Fatimah, Puan Marina, ada Jamilah Ismail, Rosizul Kahairi. Zaman IRC, betul? Zaman IRC, zaman internet relay chat, zaman mamak kampung. Bagi orang yang tahu je lah. Zaman tu. Zaman tu kalau kata jadi pandemik COVID kita ni, Rosizul, kalaulah jadi begitu zaman sekarang ni, orang pakat-pakat IRC lah, penuh lah mamak kampung apa, saya tak ingat, saya ingat dua tu je yang masyhur. Duduk chat. Tak ada dah orang nak tengok, nak buat benda lain. Sebab nak tengok online, video online live tak boleh. Ingat lagi zaman lama-lama tu lah. Is Khalifah Idris, Rudi Zakaria. Nikmat apa yang nikmat apa lagi yang kita inginkan? Dia cantik macam ni. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tu lagi cantik. Rudi Zakaria. Ni lagi cantik. Nikmat Tuhanmu yang manakah lagi kamu nak dustakan? Kata, tengoklah, ya Allah, habislah kesianlah kat kami. Habis nikmat kami semua kena tarik, ya Allah. Kita kata gitu konon-konon. Maka Allah jawab dalam surah Ar-Rahman,
Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanku, nikmat Allah, yang mana lagi nak kita dustakan? Dalam keadaan pandemik, tak boleh keluar, macam-macam masalah, ada nikmat yang tersembunyi, iaitu nikmat teknologi internet yang diambil manfaatnya. Diambil manfaatnya untuk sebarkan, seumpama untuk menyebarkan ilmu, seumpama tak ada pun PKP. Seumpama tak ada. Okey, Nurul Huda, Kamaria Wahab, Siti Aminah Adnan, alhamdulillah ala kulli hal. Azmi Ahmad, orang Kuantan setuju kuarantin 14 hari terisi dengan live kuliah. Betul. Tu dia punya nikmat, nikmat keluasan dalam kesempitan. Siti Fatimah, nak tanya ibrah dari larangan potong kuku dan bagi kuku bagi orang yang nak berkorban kan. 1 Zulhijjah sampai tumbangnya binatang korban kita, lebih kurang dalam 9 hari lebih sikit, 9 hari lah kita kata, mudah-mudah kata 9 hari tak potong kuku. Kuku kita, kuku tangan akan panjang apabila bertemu hari. Kuku tangan Allah buat gitu, bertemu hari. Hari Selasa kita potong pendek, hari Selasa next dia akan dah tak selesa, dia akan panjang. Itu kuku tangan. Dia bila bertemu je hari, dia panjang. Bertemu hari dia kena potong. Kalau kita potong hari Jumaat, Jumaat next tu memang kita akan potong juga, sebab dia dah tak boleh tahan dah. Dia panjang. Kadar pertumbuhan kuku tu memang gitu, tak boleh bertemu hari. Bertemu hari dia kena potong. Bertemu hari kena potong. Berbeza dengan kuku kaki. Kuku kaki dia 2 kali. 2 kali bertemu hari. Potong hari Jumaat. Kemudian hari Jumaat tu, next tu hari Jumaat, tak rasa apa lagi. Jumaat satu lagi, baru terasa tak selesa dah kuku kaki. Maknanya kuku kaki, kadar pertumbuhan dia 2 kali lebih lambat daripada tangan. Tangan 2 kali lebih cepat daripada kaki. Okay. Tak apalah, sekadar je. Tapi bukan menandakan hari Jumaat ke hari apa ke, hari Khamis Jumaat ke, tak payahlah potong kuku kaki, potong tangan je. Tak semestinya gitu. Nak bagi tahu kadar pertumbuhan tu. Sebab apa gitu? Hikmah dia, Allah ciptakan kita banyak guna tangan untuk kita buat macam-macam. Jika kuku panjang tu payah kita nak buat, tak selesa dengan penuh kotoran bawah kuku sebagainya. Tapi kalau kaki kita guna juga, tapi tak sekerap kita guna kuku tangan. Sebab tu kuku tangan lebih cepat panjang berbanding dengan kuku kaki. Okey. Jadi bila 9 hari tak boleh kerat kuku, tak boleh dengan maksud makruh. Sunat jika tak kerat kuku, bukan kuku aja, bulu, rambut, apa semua segala-gala, tak boleh, tak dikerat semua anggota tubuh badan. Mudah-mudah kata gitu. Ketika 1 Zulhijjah sampai binatang korban kita tumbang. Kalau korban kita pada hari yang keempat, raya haji keempat baru tumbang, maka berapa hari tu? 10, 9, 10, 11, 12, 13 hari makruh potong kuku, ataupun sunat sunat jangan memotong kuku, bulu dan sebagainya. Tapi biasa orang buat raya pertama 9 hari lah, 9 hari lebih tak potong kuku. Apa hikmah dia tanya? Ibrah. Apa pengajaran yang boleh kita ambil? Yang pertama, dalam keadaan keselesaan, kita korban kita berkorban untuk kita buang keselesaan diri dan bagi orang lain yang selesa. Buang kedekut semua tu, buang. Untuk diri kita buang. Sebab tu kita bagi daging tu kat orang. Malah afdal kita bagi semua daging korban kita kat orang. Kita ambil 1 kilo, setengah kilo je buat balik masak. Sekali masak habis. Balance tu semua. Bukan bagi 3. Bagi 3 tu baguslah, sunat lah. Tapi afdalnya bukan bagi 3, bagi semua. Dekat pakai miskin, bagi semua. Yang kita ambil sikit aja, dalam 1 kilo lebih kurang, 1 kilo ataupun 500 gram, setengah kilo, untuk kita makan, untuk ambil keberkatan. Yang lain semua bagi. Sebab apa sunat gitu? Sebab tujuan korban adalah nak buang
penting diri sendiri, nak buang semua. Kedekut dah apa semua tu nak buang. Dan kenapa gitu? Sebab nak buang keselesaan diri. Kalau duit banyak, kita selesa. Kita gitu. Duit dalam bank ada 500,000, kita selesa. Kita rasa Allah selesanya. Tapi duit dalam bank ada RM50, hidup kita tak selesa. Kita seumpama duit tu yang menyebabkan kita jadi selesa. Kita seronok apa sebab duit. Sebab duit dalam bank ada 1 juta, lagi selesa hidup kita. Relax aja, tenang aja. Seumpama duit itulah yang menjadi ketenangan bagi kita. Sedangkan hakikatnya Allah yang bagi ketenangan tu. Ramai orang ada duit juta-juta sampai serabut perut juga. Serabut ada. Jadi bukan duit tu yang bagi kita senang, tapi kita kata duit tu lah. Kita tengok kereta kita besar, rasa senang, nak pergi mana boleh. Senang hati kita jadi senang. Sedangkan yang bagi kesenangan tu Allah. Yang menyampaikan kita pergi mana-mana, yang menyampaikan kita satu tempat ke satu tempat itu adalah Allah, bukan kereta. Tapi kita rasa ada kereta kita senang. Kita rasa senang. Jadi oleh sebab tu korban ni nak buang kesenangan diri. Antaranya keluarkan duit yang kita punya, bagi dekat orang, buat korban, bagi daging tu kat orang. Okey. Dan dalam keadaan gitu, kita habis duit tadi tu, habis harta kita untuk kita korban tadi, kita punya keadaan keselesaan pun kalau boleh kita buang. Antara keadaan yang tak selesa adalah bila kuku panjang. Kuku panjang ni nak buat kerja tak selesa. Nak pegang situ tak boleh, nak pegang sini tak selesa, nak pegang situ tak selesa. Tak selesa sebenarnya. Apabila apabila kuku panjang, tak selesa, nak buat kerja payah, maka kita membuangkan keselesaan kita. Maka dengan tak selesa tu kita teringat pada korban kita. Kita ingat, aku nak korban lagi 3 hari, lagi 2 hari. Teringat korban tu lillahi ta'ala, kerana Allah. Buang kesenangan, kerana kita nak ingat Allah, tu tujuannya. Kita ingat Allah, kita ingat Allah susahnya nak buat kerja, Allah tak selesanya, Allah tak selesanya. Itu tujuan, antara ibrah, pengajaran. Tak potong kuku tu. Dan apabila sampai masa lepas tumbangnya binatang korban kita potong, rasa lega ya amat. Selama ni kita tak rasa nikmat potong kuku. Kita rasa potong kuku okey, potong kuku okey. Yang ni terasa nikmat yang sangat besar bila potong kuku. Kalau orang lelaki boleh cukur misai, cukur boleh cukur jambang dah yang dah naik tu. Boleh banyak bulu-bulu kat badan kita, dah serabut dah boleh. Lega. Kelegaan tu, syukur pada Allah. Dia akan teringat, alhamdulillah, lega dah. Ingat nikmat keselesaan tangan, jari kita, kuku lah. Tu antara hikmahnya, antara ibrah yang boleh kita ambil daripada Nabi melarang kita untuk potong kuku, potong semua anggota badan kita, kuku, rambut, sebagainya. Mudah-mudahan mudah-mudahan jawapan ibarah itu dapat diterimalah. Mudah-mudahan. Baik. Hari ini atas untuk ubah sikit lah, bagi ubah sikit, saya cuba menjemput seorang ustaz. Saya cuba kalau bolehlah, kalau bolehlah, kita tengoklah jadi ke tak jadi, untuk join kita sekejap. Okay, tunggu dia masuk dulu. Mudah-mudahan dapatlah kita segarlah sikit kita. Segarlah sikit kita. Allah. Okey, siapa yang nak, saya terlupa nak beritahu. Kita stop jap soalan. Siapa yang nak soal komen boleh komen di bawah. Okey, betul, komen. Dan boleh juga
boleh juga siapa yang nak join sekali, join sekali, iaitu tanya secara live. Dia akan keluar dekat sebelah saya nanti. Tanya secara live, saya akan bagi link. Siapa yang boleh lah, siapa yang tahu buat, tekan link tu, copy link tu, nanti isi nama dan akan keluar lah. Akan keluar dan boleh buat secara live. Saya dah buat 2-3 kali, 2-3 sesi dah. Bagi yang nak soal secara tu boleh. Keluarlah muka dia nanti. Link dia saya akan bagi sekarang. Minta Tuan Mahathir kita pin kan. Saya sampai sekarang tak reti lagi nak pin kan macam mana. Okey. Saya dah post dah. Kat bawah tu. Tu, kat bawah tu. Yang ini. Tu. Tekan tu ataupun copy, masuklah, masuk. Memang dah ada pun. Bagi orang yang tak ada lah, itu atas platform lain, surau masjid lain. Yang ni surau dah ada lagi. Pinkan. Yang itu tu. Okey. Saya baru buat 2-3 kali. Jadi siapa nak boleh, tapi jap lagi lah. Saya buka jap lagi. Saya tak buka lagi ni. Saya belum buka lagi untuk ni. Untuk orang masuk jap lagi. Tapi kalau masuk juga tak keluar pun sebelum saya approve. Baik, kita tengok soalan sementara tunggu Ustaz Misteri kita masuk. Mudah-mudahan dia berjaya masuk. Saya minta dia jawab satu soalan lah. Satu soalan untuk kita fresh kan. Biar interaktif sikit kita punya pengajian ni. Biar kita santai-santai sikit. Dan kita dapat bagi pilihan kepada orang di luar sana yang seronok tengok Astro, seronok tengok TV cerita macam-macam. Jadi ini pun seronok juga. Siap nak masuk. Kalau tengok cerita Hindustan, tak boleh masuk cerita Hindustan tu. Berangan gitu je lah. Berangan gitu je lah. Okay. Berangan gitu je yang bolehnya. Tapi nak masuk ke dalam cerita Hindustan tak boleh. Tapi duduk dalam majlis ilmu kita ni, nak masuk sekali boleh. Tolong pin kan. Okey, saya tengok soalan lagi. Anis, sekiranya kita buat korban di kampung sebelah, adakah bahagian Okey, alhamdulillah. Dah masuk dah berjaya masuk. Saya tunggu dulu, saya nak jawab soalan dulu. Saya biar dia tunggu. Okey. Biar dia tunggu dulu. Seorang dah masuk tapi gambar belum keluar lagi. Sekiranya Anis punya soalan. Sebab soalan dia macam ni tau. Soalan dia panjang. Bila soalan panjang ada 4 baris, maka yang keluar baris yang kedua, satu yang kedua je sebab dia panjang. Kalau tidak penuhlah muka saya semua. Jadi dia keluar. Jadi kalau soalan 2 baris tu akan keluar semualah. Jadi Anis tanya 4 baris soalan, jadi kena tengoklah kat soalan dia. Saya cuma dapat keluarkan sikit aja. Dapat keluarkan sikit je. Sekiranya kita buat korban di kampung sebelah, adakah bahagian daging korban yang wajib dibagi kepada fakir miskin satu bahagian sekali makan? Pandai. Dah mengaji ni. Okay? Kena bagi fakir miskin dekat kawasan sembelihan korban. Atau boleh kita bagi kawasan kita? Tak boleh. Kena bagi dekat kawasan korban. Kat mana lembu tu tumbang, Qaryah situ, kawasan tu, tepat mana lembu tu tumbang, kambing tu tumbang, binatang tu tumbang. Kat mana? Dah keluar gambar. Kat mana binatang tu tumbang, kena bagi yang wajib ya, yang wajib. Kena bagi yang wajib.
sekali makan, mudah-mudah kata setengah kilo, okey, kepada fakir miskin. Dah tahu dah tu. Yang setengah kilo tu, yang wajib tu, wajib bagi di situ, di tempat tumbang kariah tu. Tapi dia nak bawa balik kampung dia. Dia nak bawa balik kampung dia semua daging tu. Pastikan tinggal sikit dekat kariah tu. Tinggal setengah kilo untuk bagi fakir miskin kariah tu. Lepas dah bagi kariah tu, baru dia pindahkan. Baru boleh pindahkan. Boleh pindahkan daging korban tadi ke tempat dia. Lepas tu nak bagi fakir miskin kat tempat dia pun tak ada masalah. Ataupun nak makan semua pun tak ada masalah dah. Jadi di situ ya. Di situ. Okey. Tu saham akhirat. Saham akhirat boleh baca kat situ. Jadi sebelum saya nak sambung sebelum saya nak sambung soalan seterusnya, ustaz kita dah bersedia. Ada satu soalan yang minta dia jawab. Soalan dalam ni Jad Rahman. Namanya Jad Rahman. Jad Rahman. Jadi saya kena tukar. Kalau tidak dia ada bunyi. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, sahabat. Jangan dekat sangat telefon satu lagi tu duduk jauh-jauh sikit. Sekejap lagi tengok rakam. Ada bunyi, takut dia bunyi berlapis. Tanpa perlu diperkenalkan lagi. Tak perlu dikenal. Walaupun tak perlu diperkenalkan lagi, saya nak perkenalkan juga Ustaz Iwan Mokhtar. Ustaz Iwan Mokhtar. Siapa yang tak kenal dia? Habis satu Malaysia habis dia pergi dah ni. Habis dia pergi ceramah. Tambah-tambah kalau kawasan dekat area Terengganu, Kuantan tu, memang dia megang dia megang situ ni. Jadi saya nak minta Ustaz Iwan, banyak soalan ni, saya seorang kena jawab banyak soalan ni. Tapi ada satu soalan daripada Jad Rahman. Jad Rahman dia tanya, Jad Rahman tanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau terlelap ketika duduk iftirash atau tawarruk, adakah batal solat? Tengah solat pun boleh terlelap tidur. Ngantuk sungguh ni. Cara duduk bagaimana? Ada dua soalan. Cara duduk bagaimana yang dikatakan tetap papan punggung? Satu soalan yang sama yang berkaitan. Jadi saya nak serah kejap majlis ni dekat Ustaz Iwan. InsyaAllah dalam tak lebih 5 minit lah. Jangan lama-lama, nanti jadi program dia pula. Nanti dia ambil alih, dia take over pula. Jadi saya serahkan dalam InsyaAllah dalam lebih kurang 5 minit untuk dia jawab. Mudah-mudahan yang soal tadi mudah-mudahan dapat jawapan daripada Ustaz Iwan. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum kita menjawab soalan, suara okey ke Ustaz? Cun. Terang dan jelas. Macam duduk kat sebelah. Dah guna saya tak nampak gambar Ustaz sini. Sebab lagi kejap. Kita bagi seorang. Bagi seorang. Sekejap lagi saya masuk balik. Macam ni saya masuk balik. Sekarang saya nak masuk balik. Sekarang saya nak keluar balik. Mula sekarang ke? Mula sekarang boleh jawab. 5 minit daripada sekarang. Guru hamba lah, Al-Fadhil Ustaz Ghadi Idris. InsyaAllah soalannya berbunyi lebih kurang, jika kita terlelap dalam keadaan pada masa kita duduk iftirash ataupun duduk tawarruk, batal ataupun tidak semayang kita. Jawabnya begitulah. Dalam keadaan kita ni dah orang struggle ni, banyak buat kerja, COD sana COD sini, kerja tak boleh, PKP. Jadi balik rumah tu letih pun semayang kena semayang. Jangan baru letih tidur duk semayang tu balik awal teruk tu. Baik. Jadi bila semayang dalam duduk tahiyat awal lah ataupun tahiyat akhir duduk tu terlelap. Terlelap. Jadi terlelap ni masuk pada tidur.
Tidak walaupun sikit, dikira macam tidur juga, terlelap. Jadi soalnya batal tak semayang. Jawabnya kita baring pun dalam keadaan semayang, tiba-tiba kita baring. Baring pula dalam keadaan kita terlelap. Kalau kita baring atau mengiring sekalipun, ni kita duduk tawarruk. Kita duduk, kita lepas daripada sujud terakhir, kita bangun tu kita terbaring melintang. Bukan terlentang, melintang. Contohlah. Letih sangat, terlentang. Bila terlentang, batal tak semayang? Jawabnya semayang tak batal lagi. Ya tak batal semayang, ya batal wuduk. Kalau duduk terlentang, melintang gitu, tak batal semayang, batal wuduk. Dah wuduk batal sebab semayang, semayang batal sebab batal wuduk, bukan sebab batal semayang tu. Bukan sebab baring tu batal semayang tak. Baring tu tak batal semayang, batal wuduk. Dah semayang batal tak? Batal juga. Batal kerana apa? Batal kerana batalnya wuduk. Macam kita pegang satu gelas air, kita gerakkan. Gelas ada tangan, ada gelas ada air dalam. Baik, kita gerakkan tangan kita, air dalam gelas tu gerak. Air dalam gelas tu gerak dengan sebab tangan gerak ke dengan sebab cawan gerak? Kalau kita sebut dengan sebab tangan gerak, tak betul. Kalau tangan gerak, cawan tak gerak, maka air takkan bergerak. Nampak tak situ? Dia punya perumpamaan dia lah. Jadi gitu juga. Batalnya semayang, kalau kita mengiring gitu, batal wuduk. Tapi semayang batal dengan sebab batalnya. Satu. Baik. Jadi soalan duduk tawarruk batal tak? Setakat kita buka kitab-kitab tengok, duduk tetap papan punggung gitu, tidak membatalkan wuduk. Boleh terus sembahyang. Teruskan sembahyang, tidak membatalkan sembahyang. Melainkan duduk yang apa nama ni yang tidak tetap papan punggung, dia tidur, dia baring, ngiring gitu. Papan punggung dia tu papan punggung hok bulat dua butir tu lah. Tu papan punggung, jadi tak kenal pula papan punggung duduk. Mana papan punggung? Papan punggung tu lah. Baik, maka tak tetap di lantai hok tu, maka dalam keadaan dia duduk terlelap sekejap je walaupun 0.8 saat membatalkan wuduk. Tapi ramainya orang dia menolak kebenaran. Bila batalnya wuduk gitu, orang tua lah biasa. Duduk walau habis waktu Zuhur, habis ngaji Quran, duduk ngiring gitu baring di rumah, cucu nampak dia baring, terlelap sekejap. Orang azan asar, dia pun bangun pakai piyah nak pergi semayang. Cucu kata, "Atuk jangan lupa ambil wuduk, wuduk batal tu." Pandai sangat mu. Aku makan garam banyak padamu lagi. Gitu. Dia agama, ilmu dia tak kira pakai makan garam. Kalau agama pakai makan garam, lembu bagi alim pada kita. Pasal lembu kau banyak makan garam daripada kita. Jadi jawapannya tidak batal sembahyangnya. Wallahu alam. Mudah-mudahan ada manfaatnya insya-Allah. Baik Ustaz. Alhamdulillah. Mantap, jawapan yang mantap. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah next jadual jemputan yang sekali lagi pada hari Selasa pukul malam 10 malam pukul 10 lebih lah. Pukul 10 waktu soal jawab saya lah. Kita nak jemput lagi lah Ustaz untuk masuk. Lepas ni dua soalan kot lepas ni. Dua soalan. Special guest. Special. InsyaAllah terima kasih. Dah dia payment berapa aku? Payment kita kira kemudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah. Sebagai nak mewarna-warnikan kuliah kita, kita buat lain lah sikit kan. Alhamdulillah. Siapa ada soal boleh soal kat bawah. Cukup lah kot, soalan dah banyak, tak payah soal dah. Siapa yang nak masuk, nak join macam tadi, tapi soalan lah, bukan jawab soalan. Boleh tekan link yang saya dah bagi tadi. Kalau ada pin ke, saya tak tahulah ada pin ke tidak. Tapi link tadi masuk, maka bolehlah soal. Kemudian kita cuba jawab. Tapi kalau tak ada, saya tengok soalan di komen sajalah. Rasa boleh tutup dah kot soalan, macam banyak sangat aja. Baik, kita tengok soalan seterusnya. Juriah. Soalan macam ni cantik lah sebab dia dua baris, cukup lah dia punya
ruang tu. Kalau 3 baris, bawah yang baris ketiga tak nampak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juriah Raini, saya nak tanya, akikah untuk bayi lelaki seekor kambing ke 2 ekor? Akikah bayi lelaki afdal 2 ekor, sunat seekor. Dia gitu. Jadi maknanya kalau akikah seekor, sebenarnya terlepas dah kesunatan. Sebab akikah ni sunat kan. Kesunatan akikah tu terlepas dah. Bagi anak lelaki lah. Anak lelaki seekor dah lepas dah. Kesunatan akikah. Tapi kalau 2 ekor, afdal. Jadi sebenarnya 1 ke 2? 2 afdal, 1 sunat. Seekor sunat, 2 afdal. Kambing, bayi lelaki. Baik. Mas Kanak Abu Bakar Rosnah Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halal ke saya kalau ambil buah cempedak di luar pagar? Kalau salah tolong tunjukkan. Itu pantun ambil buah cempedak yang tumbuh di padang sekolah di belakang rumah saya. Weh, padang sekolah punya. Sekolah punya. Kenapa ambil? Mana boleh orang punya kan? Jika dia ada tuan, tanah tu ada tuan, tak boleh lah. Ataupun pokok tu ada tuan, tak boleh lah ambil orang punya. Tapi kalau tak ada tuan, tak apa. Tak ada tuan tu kita kata hak milik kerajaan lah kot. Hak milik kerajaan, maksud hak milik macam tanam kat tepi-tepi jalan tu lah. Tu maksud jalan tepi-tepi jalan tu kan ada. Kadang-kadang kita tengok duk tanam pokok apa-apa lah. Saya nak sebut tak reti nama pokok, tapi daun dia tak boleh makan, buah dia tak boleh makan. Dah lah, tak ada pun, tak ada manfaat pun yang tanam tepi-tepi jalan tu. Baik tanam buah nangka ke, buah manggis ke, yang boleh makan. Buah durian janganlah. Nanti ada pula yang cedera. Tapi saya tak tahu kenapa. Mungkin ada sebab lah perbandaran buat gitu. Tapi kalau yang itu tak ada masalah. Yang ada masalah, yang tak ada owner, tak ada tuan, tak ada masalah. Yang ada masalah kalau orang punya. Yang ni orang punya, ada tuan. Padang sekolah punya. Kena minta izin lah. Tak boleh. Jad Rahman. Oh, ni soalan tadi ni. Kal apa ni? Roslah Ahmad. Siti Hajar. Okey, Cik Na tanya, kalau kita tak ambil daging korban tu boleh tak? Untuk sah korban, 0.5 kilo sedikit daging wajib bagi mentah kepada fakir miskin. Itu syarat dia. Daging mentah, lepas kita korban, daging mentah 0.5 kilo wajib bagi fakir miskin. Lepas bagi fakir miskin, sah dah korban. Nak buat apa pun boleh. Nak makan semua. Biasa orang bagi 3, dia tak nak bagi 3, nak bantai semua makan. 2 minggu makan daging hari-hari sebab daging korban dia. Tapi dia dah bagi dah 0.5 kilo kepada fakir miskin. Sah, boleh. Nak buat 1/3 macam biasa buat. 1/3 bagi kat orang kaya, 1/3 bagi orang miskin, 1/3 makan. Boleh. Nak bagi semua dekat orang miskin, boleh, lagi-lagilah boleh. Tapi paling afdal sekali adalah ambil juga, buat balik. Yang paling afdal, ambil bawa balik, sebab daging tu daging ibadah, daging berkat, daging yang tak boleh beli kat pasar. Daging yang tak boleh dibeli di pasar. Tak ada orang tak jual daging korban sebab daging tu berkat. Jadi untuk ambil keberkatan, Nabi SAW lepas dia korban, Nabi ambil sikit aja, sebesar tapak tangan. Hati lembu tu, dia ambil sebesar hati kambing, ambil sebesar tapak tangan. Kalau besar ni lah, kalau tak cukup besar tapak tangan, tambahlah daging sikit, besar tapak tangan ni, besar ni je. Sekali masak buat balik dan makan. Nabi pun makan. Lepas tu Nabi suruh para sahabat, Sayyidina Ali suruh bahagi 3. 1/3 bagi orang miskin. Nabi suruh sahabat buat, tapi Nabi sendiri tak buat gitu. Nabi suruh sahabat buat yang bagi 3 tu. Nabi sendiri dia tak ambil langsung, dia ambil sikit aja, dia bagi semua kat fakir miskin. Dia ambil 1 tapak tangan aja, hati ataupun daging, 1 tapak tangan. Jadi kata, boleh ke kalau tak nak ambil langsung daging korban tu? Boleh dengan maksud sah. Tapi kurang sikit sebab kita tak boleh rasa daging ibadah tu, tak boleh rasa. Jadi kurang sikit lah pahala dia tu. Makan daging tu dapat pahala.
kurang pahala sikit, kurang sikit. Tapi sah. Boleh. Habis orang yang buat korban luar negara tu, masa bila dia makan kan? Boleh sangat. Sah, tak ada masalah. Muhammad Rosli Darus, Syida Ahmad. Wow, tiba-tiba wow ni. Masa bila punya wow saya tak tahulah. Dah terlepas dah wow ni. Tertinggal kita api. Wow main mana ni? Di manakah? Suspend. Oh, ni tak keluar lagi. Hari istimewa. Ada tetamu. Ya, hari ni ada tetamu. Tu dia punya link. Siapa nak tekan? Saya tengok tak ada pun yang nak masuk. Mana tak ada orang pun nak tanya secara live. Tak apa, no problem. Tak adalah, tanyalah komen. Kalau nak masuk, silakan. Arimi Abdul Rahman. Ustaz Iwan ke? Iyalah, siapa lagi? Terbaik manfaatkan teknologi sehabis boleh. Iyalah, itulah. Semampu yang boleh. Maksimum kan. Kamaria Wahab, Badariah Mukhtar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakinah Ahmad Nuradiah di Yahwagiran. Mana lagi soalan? Terbaik Ustaz Iwan ngajar tasawuf. Oh, tasawuf tinggi. Oh, jangan main tu. Anis Hanafi. Zimina Faizah. Mana lagi soalan? Amiduddin Ahmad, Surau An-Nur. Jangan lupa minggu depan Ahad 5.30. Jangan lupa minggu depan. Macam ni lagi lah, sekali lagi. Malam ni Ustaz saya bacakanlah. Saya buat keluar lah kat atas tu. Malam ni Ustaz Hanafiah Malik 7.30. Esok 7.30 Ustaz Muhammad Naim Sa'adun. Okay. Kak Mak Ngah ada macam biasa. Tutulah soalan. Biasa tukang kebun atau tukang tanam? Dah tanah tu orang punya. Jadi bila dia tanam pokok atas tanah tu, jadi tuan tanah lah, tuan tanah punya. Mana lagi? Azman Makno, soalan. Boleh kerana tiga baris ketiga tak keluar. Assalamualaikum Ustaz. Saya tanam pokok buah di belakang rumah jiran saya. Halal ke saya ambil buah tu sebab jiran tidak menetap di rumah tersebut? Kalau dia bagi tanam, boleh lah. Dia bagi izin, tak ada masalah. Alif Hakim, Zuria Tajuddin. Baru join. Tadi kita ada jemputan. Siapa ni? Zuria Tajuddin. Kita bawa ada jemputan. Jemputan kita tadi jawab satu soalan. Jadi tak tengok rakaman je lah nanti. Baru join Zuria. Zainur Rafa, wallpaper tu cantik ni ya. Wallpaper ni. Alhamdulillah atas sumbangan-sumbangan pendengar-pendengar. Alhamdulillah. Is Khalifah. Mungkin kalau tanam pokok buah-buahan yang boleh dimakan sebagai tanaman hiasan, jalan raya atau hiasan taman jadi bandaraya, nanti traffic jam tambah teruk. Boleh jadilah. Cuma di Puncak Alam ni, dalam 20 tahun lepas, saya tak duduk sini lagi waktu tu, dia akan buat rancangan nak buat bandar dalam taman. Cerita Puncak Alam sikit. Bandar dalam taman. Taman dalam bandar. Bandar dalam taman ke taman dalam bandar? Bandar dalam taman. Ya kot, bandar dalam taman kot dia. Lepas tu bandar pancuran, air pancut, air pancut. Itulah perancangan, tapi tak jadi gitu pun. Okay. Antara yang diubah di sini, diubah, tapi walaupun tak semua fasa, tapi ada diubah di kawasan Puncak Alam ni. Bila dia buat pembangunan, dia buat rumah teres sebagainya, dia tanam pokok mangga, pokok apa saya tak ingat. Tanam pokok-pokok. Banyak pokok-pokok yang boleh makan. Di depan rumah kan ada satu pokok. Biasanya dia tanam pokok tu. Pokok mangga, pokok apa yang boleh makan tu. Jadi bolehlah buat, patutnya. Buat je lah tanam kat depan rumah tu. Bolehlah ambil. Tapi mungkin kalau kat highway tu tak sesuai, takut jam. Mungkin juga. Tapi kalau di tempat yang boleh, buatlah sepatutnya. Kenapa duk tanam pokok? Ada satu nama pokok tu. Pokok tak ada guna pun. Dari segi nak makan tak boleh pun. Cantik gitu je kot. Lah tu banyak pula dia punya apa dia panggil? Daun dia lagi. Baik.
tanam pokok mangga. Dapat juga mangga apple tu kan. Itu cicah colek tu. Mantap. Okey. Ugi tanah. Sampai rumah penyakit mama saya discharge dari ward hari ni. Mudah-mudahan sihat. Mudah-mudahan dapat kesihatan. Siapa yang sakit tu? Nak tanya mengenai, ada soalan ni Ustaz? Soal je lah. Ugi je. Ugi dakwat je kata ada soalan ni Ustaz. Ugi dakwat je. Tak payah cakap. Terus soal je. Ugi dakwat. Macam pakai dakwat tak? Syahrul, nak tanya mengenai tak ada kad vaksin, tak boleh solat di masjid. Apa pandangan? Ini adalah undang-undang. Dia macam ni, dia nak bahas ni dia panjang. Dia kena daripada mula tau. Daripada asal, daripada awal. Daripada vaksin tu harus ataupun haram. Situ dulu. Boleh diambil ataupun tidak. Jika tak boleh ambil sebab ada najis dan sebagainya, dia punya kesan dia panjang tu. Akhir sekali, lepas tu nak masuk masjid kena dengan vaksin. Sedangkan vaksin tu haram. Tu hukum dia ke lain. Saya tak jawab soalan ni. Saya tak jawab soalan ni. Cuma saya nak bagi tahu dia panjang. Dia tak boleh jawab gitu. Okay. Pertama, bahas dulu vaksin ni halal ke haram. Jika haram kerana ada najis dan sebagainya dan tak sampai tahap darurat dan sebagainya, maka tapi disuruh injek. Kalau tak injek tak boleh masuk masjid. Nampak kesan dia. Jadi tak sesuai lah undang-undang tu. Sebab benda tu perkara haram dan ianya bukan sampai tahap apa yang panggil berbahaya, mesti semua orang kena ambil. Tak sampai tahap tu pun. Ada orang kata gitu. Ada pun doktor pun kata gitu. Ada puak kata gitu. Tak ada pun ni. Dia macam sesama je. Jadi kenapa nak sibuk suruh orang injek untuk hilangkan penyakit yang macam sesama je? Tiba-tiba pula untuk masuk masjid. Jadi hukum dia, domino effect dia ke situ. Hukum efek dia ke situ. Okey, itu kalau vaksin tu haram. Kalau vaksin tu harus, boleh ambil kerana penyakit ni memang betul pandemik dan ianya bahaya, dah ramai mati. Tengok tu, bergelimpangan. Tengok tu dekat Hospital Sungai Buloh, berderet-deret. Tengok video tu, diorang tangkap. Berderet-deret orang COVID nak test ni. Berderet-deret duduk, tak cukup katil. Tu dan tengok mati. Orang sini sakit, orang sini duduk, nurse sini duduk buat CPR, duduk tekan bagi menapah sebab tak boleh menapah. Bahawa sesungguhnya COVID itu benar. Bagi yang kata gitu. Ya bagi yang kata gitu. Dengan hujah-hujahnya lah. Maka jika ianya benar, dia memudaratkan dan malah dia berjangkit. Bila dia berjangkit, dia memudaratkan orang. Bila dia memudaratkan orang, menyebabkan orang menyakit pula dalam keadaan jika ambil ubat, nama vaksin ke nama apa tak kisahlah, nama ubat cacing ke yang baru tu apa, saya nak sebut tak kerti, yang ubat cacing tu, yang kata banyak malaria pun boleh pakai ubat tu dah lama dah. Pakai ubat tu ke tak kisahlah, vaksin ke ubat ke nama apa kan saja namakanlah. Pakai yang ini, makan yang ini, maka dia akan kurang simptom dan kurang menyebabkan penyakit itu merebak. Jadi di tempat masjid surau ramai orang berkumpul, nak mengelakkan semua jadi kluster masjid dan sebagainya, menyebabkan siapa yang tak inject tak boleh masuk. Boleh, tak ada masalah. Sebab vaksin tu ataupun sebab COVID tu benar. Vaksin itu benar. Ianya tak ada najis, ianya berbahaya dan sebagainya. Jadi nak jawab ni kena tengok terima ke tak terima penyakit COVID ni, COVID-19 virus ni, terima tak terima dia adalah penyakit berbahaya, berjangkit, berbahaya, sangat teruk, pandemik. Terima tak? Kalau terima, tak ada masalah. Kalau tak terima, kerana mestilah ada hujah. Jangan tak terima. Tak nak terima. Kenapa? Aku malas. Apa hujah? Tak ada hujah tapi aku malas. Jangan gitu. Maksudnya adalah hujah dia. Hujahnya pun mantap-mantap juga. Maka dia tak terima. Dan pula vaksin ni sebenarnya ada pula, dia kata dia pandai lagi kot. Dia boleh check vaksin tu ke apa, tak tahulah. Ada najis, ada babi sebagainya. Dia pula buktikan. Itu hukumnya lain pula. Apa pula tak bagi orang masuk masjid bila nak inject? Sedangkan inject tu ada najis. Contoh yang kata gitu. Ataupun kalau inject ke tak inject, alah penyakit macam sesama je pun. Apa pula nak sibuk-sibuk? Sesama boleh je masuk masjid. Nampak?
Punca dia kat awal-awal lagi tu. Punca dia kat awal-awal. Terima tak ini sebagai penyakit? Penyakit yang berbahaya. Jadi kita di Malaysia majoritinya terima, malah pemerintah kita pun terima. Terima ia sebagai penyakit. Ia sebagai pandemik yang sangat berbahaya. Terima. Jadi oleh kerana itu, bila dia terima, maka kenalah cari ubat. Inject. Bila inject, immune. Okay. Ataupun kalau tak immune pun, kalau kena balik pun tak teruk macam tak inject langsung. Dan masjid tempat orang berkumpul ramai-ramai. Jadi nak masuk kena inject dulu. Tak ada masalah. Sebab dia terima. Dia adalah pandemik, dia terima. Dia ubat dia tu suci ataupun atau bukan daripada benda-benda yang haram. Settle. Jadi kalau jawab satu, ada akan jadi satu masalah. Jadi jawab gitu. Dua pihak. Sebab pihak satu lagi ni pun semakin membesar. Ramai juga orang yang tak terima. Tak terima. Ia sebagai pandemik ni tak terima. Dia tak terima. Nak macam mana? Adalah hujah dia, saya tak baca lah. Tapi adalah hujah-hujah dia. Mantap jugalah. Orang hebat-hebat lah. Orang hebat-hebat. Tak terima. Dia kata ini macam sesama je. Tak macam sesama je. Dia kata gitu. Hujah dia gini. Jika gitu dia pegang, memang tak patut lah. Tapi negara kita pegang bahawasanya memang ada, memang betul, memang bahaya. Maka memang tak ada masalah lah buat undang-undang itu. Tak ada masalah buat undang-undang tu. Okay. Bandar dalam taman gitu ke? Yalah. Tukar. Lama tak ada pencaklam kan. Lama dah keluar. Tak kisah mana satu pun. Yang penting bandar tapi taman. Gitulah tujuan nak buat. Tapi tak jadi gitu pun. Mungkin sebab kejatuhan ekonomi tahun berapa itu kan. Tahun masa jatuh tu lah. Tahun 90 berapa tu, 98 jatuh, kejatuhan ekonomi dan sebagainya. Jadi gitu nak macam mana. Tak jadilah. Cuma nak cerita bukan cerita pasal bandar dalam taman ke taman dalam bandar. Bukan nak cerita pasal tu. Nak cerita pasal pokok tu je. Pokok tu je nak cerita. Okay, next. Hasan Hamdan, apa ni? Ikut imam tak baca kunut, kita boleh baca tidak? Ikut imam tak baca kunut. Imam tak baca kunut. Imam tak baca kunut. Okey. Imam tak baca ada dua keadaan. Kadang-kadang sebab dia lupa. Ataupun mungkin juga dia memang mazhab dia. Dia bermazhab, dia berpendapat kunut tu tak sunat. Okey. Habislah, tak apalah imam. Kita tu makmum lah. Makmum mazhab Syafi'i. Makmum mazhab Syafi'i lah sebab kata kita tu. Boleh baca ke tidak? Boleh. Sunat baca juga. Sunat baca. Cuma pastikan bacaan kunut kita tadi laju sikit sebelum imam. Okay, imam Sami'allahu liman hamidah, makmum pun Sami'allahu liman hamidah, terus baca. Okay, terus baca. Imam tak baca kunut, imam sujud. Cepat baca. Cepat baca. Okay. Imam duduk di antara dua sujud. Okay. Dia kena habiskan dan dia kena sujud sebelum imam sujud yang kedua. Imam tak baca kunut, lupa ataupun memang dia jenis tak baca kunut. Sami'allahu liman hamidah, makmum pun Sami'allahu liman hamidah, baca cepat-cepat, imam sujud, laju-laju lagi. Imam duduk di antara sujud, habiskan kunut dengan segera dan rukuk. Kalau sikit lagi Allahu Akbar, sujud yang kedua imam, batal makmum. Kerana imam dia telah tertinggal daripada imam lebih daripada dua rukun. Batal. Bila imam nak sujud yang ketiga habislah makmum tadi. Habis tu macam mana? Tak habis baca sikit lagi ni. Imam dah duduk di antara dua sujud. Nampak gaya nak sujud lah tu. Dia tak habis juga. Dia kena rukuk dengan segera. Tinggalkan je lah kunut dia. Kalau tidak batal. Okay. Kalaulah dia nak, dia boleh baca kunut pendek. Kunut pendek. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait, tu kunut panjang. Kunut pendek, Allahumma ghfirli ya ghafur, tu kunut pendek. Bila imam Sami'allahu liman hamidah, dia pun
Sami'allahu liman hamidah. Allah, oh tak kunut. Allahumma ighfirli ya ghafur wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahu akbar, sujud. Masa tu sempat memang sempat sangat. Allahumma ighfirli ya ghafur, lepas tu wa sallallahu. Boleh juga Allahumma arhamni ya rahim. Boleh juga. Allahumma ighfirli ya ghafur lah cantiknya. Allahumma ighfirli ya ghafur. Lepas tu wa sallallahu sampai habis. Lepas tu sujud. Biasanya ketika sujud tu imam baru je angkat kepala. Allahu akbar, Rabbi fili warhamni. Jadi tinggal sikit. Okey. Boleh baca dan sunat baca. Kalau imam nak sujud yang kedua dah ni, nak sujud dah. Dia tak habis-habis lagi. Dia kena rukuk pula. Dia kena sujud dengan segera. Pukul apa dah? Allah, kat pukul 7 dah. 8 minit lagi pukul 7 kita berhenti. Stop. Arimi Abadur Rahman. Jika kita nak bayar fidyah puasa, masa kita bayar kena akad ke dengan penerima, atau kita niat dalam hati kita sahaja? Masa nak bayar fidyah puasa, berapa cupak, kena akad ke? Tak perlu. Kita cuma niat aja. Dia tak tahu pun nak tak apa. Berapa ni? Banyak sangat bagi ni. 300 kilo ni. Banyaknya. Ya. Nak bagi tahu pun boleh. Tak payah bagi tahu pun boleh. Tak wajib bagi tahu penerima. Tak wajib bagi tahu. Niat dalam hati kita saja. Apa hukum ambil duit bahagian dari bayaran setompok orang lain untuk penuhkan 7 tompok? Oh, mana boleh? Oh, jangan, terkejut saya. Bahaya. Tok B lai. Bahaya. Apa hukum ambil duit bahagian dari bayaran setompok orang lain untuk penuhkan 7 tompok? Oh, tak boleh, jangan buat kerja gitulah. Contoh satu bahagian 800. 800 payah nak kira. Saya kira 1000 lah. Tujuan saya kira 1000 satu bahagian kerana saya nak mudah kira je. Kalau 700 setengah, kiralah sendiri. Malah kira. Okey, satu bahagian 1000. 7 bahagian 7000. Okey. 7 bahagian 7000. Maknanya lembu besar ni. Apa? Brahma. Brahma. Oh, bapak besar oh. Ni Okey, memang 7000 bagi dia. Satu bahagian bukan stopok. Satu bahagian 1000. Sikit 7 bahagian 7000. Tapi sebab besar mahal, jadi orang tak adalah nak masuk. Akhir sekali 6 aja. 6. Okey. 6. Dia kutip, dia collect duit 1000 tu untuk satu bahagian. Okey. Apabila begitu dan 6, dia pun contoh dia pun pergi kautim lah. Kautim. Dengan tuan punya lembu tadi. Tuan punya lembu tadi. Berapa harga ni? 7,000. Minta kurang akhir sekali. Minta kurang. Dapatlah kurang 6,000. Katalah gitu. Oh, beli. Tapi 6,000 6 bahagian. Jadi harga tu dah jadi bukan satu bahagian 7,000 lah. Jadi kurang lah. Payah juga nak kira. Berapa nak kurang sikit lah. Kurang sikit. Jadi dia pun ambil balance daripada 1000, tak sampai 1000 lah sepatutnya, sebab seekor 6,000 aja. Berapa 900 800 lebih gitu. Ambil balance tadi, campur, jadikan yang ketujuh. Tak boleh. Tak boleh buat gitu. Haram buat gitu. Ada orang minta tanya soalan. Jika Allah panjang, jadi dia akan keluar pendek aja. Jika lepas lakukan kaedah berdaham itu dan urut, jika mendapati setiap kali buang air kecil ada rasa macam air keluar. Okey. Ni dipanggil mungkin tak sempurna, mungkin grip ataupun sistem perkumuhan dah lama pakai. Dah banyak berapa kali dah buang air kecil. Tak grip dah.
Tak grip. Jadi dia kadang-kadang terasa macam keluar dan keluarlah. Boleh jadi gitu. Adakah dikira najis? Air yang keluar tidak berbau, tidak berwarna seperti air jernih. Ini berlaku hanya setiap kali lepas buang air kecil sahaja. Oh, biasanya air ni dipanggil air wadi ni. Ada juga kata air wadi macam tu. Mungkin juga air mazi. Mungkin juga tak tahulah air apa. Boleh jadi, tak kisah. Tak kisah air apa. Mungkin juga. Yang penting setiap kali buang air kecil, istibra', berdaham, kemudian urut dan sebagainya. Okey? Lepas tu ada rasa macam air keluar. Adakah dikira najis? Kalau pasti betul ada air keluar, najis. Sebab najis adalah keluar dekat kubul dan dubur. Sesuatu yang keluar dekat kubul dan dubur adalah najis. Sama ada dia cecair ataupun pepejal. Gas tak najis. Lepas tu kentut tak najis. Kentut tak najis. Kentut Allah nak kentut habis menajis hidung aku. Tak. Tak ada. Kentut tak najis, tapi membatalkan wuduk lah. Tapi air apa sahaja keluar, cecair ataupun pepejal, apa sahaja yang keluar di kubul dan dubur, dia adalah najis. Jadi tak ada berbau, tak berwarna, tak kisah, janji keluar daripada kubul dan dubur, dia adalah najis. Dia hanya berlaku setiap kali buang air kecil, tak kisah. Janji jika yakin ianya keluar, najis. Najis. Tapi jangan kata ada rasa macam air keluar. Apa main rasa-rasa? Ada ke tak ada? Jangan rasa. Maksud jangan kata entah keluar kot. Tu rasa kot. Keluar ke tak? Itu buat apa? Itu was-was. Ini tak nak rasa-rasa. Keluar tak? Tak tahulah. Tak tahu tak ada lah. Janganlah ikut was-was tu. Ada kot. Mana? Tak nampak pun. Tak ada lah, dah tak nampak. Jadi kena hati-hati lah. Jangan terkena dengan syaitan. Syaitan nak suruh kita was-was. Ada keluar cecair, dia adalah najis. Tak kisahlah tak ada bau dan sebagainya, dia adalah najis. Okey. Saya dah 2 dos. Panah mulut, tumbuhnya mata ikan. Minum air banyak, Mak Ngah. Minum air banyak-banyak. Suhada Safiyah, Farina Kristina, Syida Ahmad. Demam. Demam. Sebab dua dos. Ada orang kata sebelum nak inject tu makan paracetamol dulu, Panadol ke apa dulu. Makan dulu baru pergi inject. Jadi dia maksudnya ubat tu dah siap dalam badan ada, bila nak demam tu jadi tak demam macam tu. Ada orang bagi apa? Petua. Okey, Siti Nurbayah. Apa hukum bunuh diri? Ni last kot. Dah pukul apa dah ni? Dah pukul 7 dah. Nak siap untuk maghrib pula. Malam ni saya ada satu lagi. Apa hukum bunuh diri? Apa pandangan Ustaz tentang yang ambil jalan singkat untuk bunuh diri dalam menyelesaikan masalah? Hukum bunuh diri haram lah pastinya. Berdosa pula besar. Mencabut nyawa tanpa hak, dosa besar. Mencabut nyawa orang tanpa hak, pergi bunuh, dosa besar. Mencabut nyawa binatang tanpa hak, dosa besar. Mencabut nyawa sendiri, bunuh diri lah, tanpa hak, dosa besar. Dia tak sampai tahap kafir, tidak, tapi dosa besar. Bila kita tengok perbuatan tu, kita kena kata zahirnya dosa besar. Dia ambil jalan singkat untuk menyelesaikan masalah. Sebenarnya bunuh diri bukan menyelesaikan masalah. Bunuh diri adalah permulaan masalah. Asal dia tak ada masalah, bunuh diri je ada masalah. Yang dia kata masalah-masalah yang dia tak boleh tahan tu sebenarnya bukan masalah. Dia rasa je masalah. Sebab tu memang masalah. Lagi 3 tahun, masalah yang dia kata masalah tu tak jadi masalah. Dah 3 tahun lagi. Sebab itu semua fata morgana. Masalah ni semua fata morgana. Dia cuma ilusi. Sebab yang kita kata masalah masa 10 tahun lepas, sekarang bukan masalah bagi kita dah yang tu. Jadi dia kata masalah, lepas tu dia ambil keputusan untuk bunuh diri. Itu adalah permulaan masalah dia. Sedangkan
masalah yang dikata masalah hanya fata morgana. Macam mana fata morgana? Dia pergi tengah panas, tengok dekat jalan raya macam ada air. Macam ada air. Oh, macam ada air kan. Kalau kita tengok jauh, kalau tengah panas tu, lik-lik. Panas lik-lik. Ada, macam air lah, macam air. Dia bawa satu botol air minum. Air minum, untuk dia minum, untuk apa? Satu botol. Dia tengok ada, banyaknya air. Air, fata morgana padahal. Bila dia tengok, banyaknya air. Dia air kat tangan dia cuah. Cuah. Sebab berlambak air tu. Dia pun pergi, tengok bukan air. Maka bermulalah masalah dia. Mana air? Macam mana kau nak minum sekarang? Kalau kat padang pasir ke kat mana, macam mana nak? Bermulalah masalah dia. Jadi, macam itulah masalah. Masalah ni dalam atas dunia fata morgana je. Masalah kat dunia fata morgana semata-mata. Tipu. Sebab akan datang dia tak jadi masalah dah. Jadi dia pun bunuh diri. Dia kata nak settle masalah. Sebenarnya bunuh diri itu permulaan masalah dia dalam kubur nanti. Jangan buat kerja gitu. Okay. Jadi apa hukumnya? Dosa besar. Kafir tak sampai tahap kafir. Kenapa kata dosa besar? Kenapa tak cakap kafir aja? Sedap nak kafir kau orang. Kenapa? Kerana ada kemungkinan dia sempat taubat masa on the way tu. Dia lompat tingkat ke 80 terjun. Lama kan nak sampai bawah. Dia pun sebab nak settle masalah. Alamak, menyesalnya aku. Allah, macam mana nak buat ni? Dia jatuh ni. Masa tu dia menyesal sungguh-sungguh. Ya Allah, ampunkan aku tersilap lah tadi. Ya Allah, aku dah menyesal sangat-sangat. Gerepek, mati. Mati. Dan Allah terima taubatnya, syurga. Sebab tu tak boleh kata kafir ke apa, tak boleh kata. Kena kata dosa besar. Zahirnya dosa besar. Dan tak boleh kata tempat engkau kat neraka. Tak boleh. Tengok ni, bunuh diri. Neraka ni? Tak boleh. Kemungkinan syurga juga. Kita tak tahu apa jadi on the way tu. Mungkin juga dia bukan nak bunuh diri. Dia gelecoh. Tergeliat. Dia duduk kat tepi. Memang nak bunuh diri. Tapi 50-50 je. Duduk macam tu. Biar bunuh diri, settle masalah. Letak kaki kat depan sikit. Alamak, aku jatuh. Mana tahu? Dia bukan nak sangat pun. Boleh jadi macam-macam. Jadi, hukum dosa besar. Haram, dosa besar. Tak boleh kata dia masuk neraka. Tak boleh. Kena kata mudah-mudahan Allah ampunkan dia. Kafir ke? Tak jadi kafir. Tapi hukumnya haram, dosa besar. Adakah dapat menyelesaikan masalah? Tidak. Dia adalah permulaan masalah dia. Banyak lagi soalan. Yang lain bolehkah baca jawab laju-laju je lah yang lain tu. Bolehkah saya baca kunut yang biasa dibaca dalam kunut subuh pada setiap kali solat 5 waktu rakaat akhir sebagai kunut nazilah? Baca doa kunut yang dibaca dalam subuh setiap solat 5 waktu sebagai kunut nazilah, boleh? Boleh? Harus? Boleh? Dibenarkan? Macam mana nak istiqamah dalam menuntut ilmu agama? Soalan ni kita jawab akan datang. Soalan Farouk kau jawab akan datang. Macam mana nak istiqamah? Istiqamah tak istiqamah pun setiap orang ada ujian dia. Orang yang mengajar ada ujian dia, orang yang belajar ada ujian dia. Jadi bila nak antara ujian orang belajar menuntut ilmu adalah istiqamah. Istiqamah. Itu antara ujian dia yang perlu mujahadah. Macam mana nak istiqamah? Perlu seiringkan pelajaran yang belajar dengan amalan. Jangan belajar je tak ada amalan. Kalau belajar tanpa ada amalan, ilmu meningkat. Ilmu banyak tapi keberkatan tu tak ada. Sebab yang kita nak ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang dengan ilmu tu dapat beri manfaat pada orang dan dapat manfaat untuk diri sendiri. Itu ilmu manfaat. Jadi kalau belajar tapi tak amal, maknanya ilmu tu tak bermanfaat pun untuk orang. Jadi macam mana nak istiqamah? Setiap yang belajar amal. Yang boleh amal lah.
Yang mana yang ada kena mengena dengan amalan, amal. Belajar, oh angkat takbir gini, amal. Oh terus amal. Oh bagus bersedekah, amal. Itu antaralah macam mana nak istiqamah, dan jangan lupa doa. Tapi jangan lupa ujian tetap ada. Ujian yang sangat besar bagi penuntut ilmu. Cukuplah dulu. Wallahu a'lam. Dah pukul 7 dah. Dah pukul 7 dah. Maghrib dah. Bersiap untuk maghrib. Alhamdulillah, terima kasih kepada pengurusan Surah An-Nur. Terima kasih. Mudah-mudahan, terima kasih pada Ustaz Iwan tadi yang sebagai penceramah jemputan. InsyaAllah kita undang dia lain kali, dan Ustaz lain kali. Ada soalan yang tak jawab, saya kira ada 7-8. InsyaAllah akan datang hari Selasa ni. InsyaAllah hari Selasa ni. Wallahu a'lam. Tangguh dulu. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul subhanakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Asr. Insan lafi khusr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.